الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 31 baris yang ke-6 daripada bawah. Dan kata setengah ulama bahwasanya sama itu ta'alluq ia dengan suara. Barang mana suara ada ia, maka hanyalah. Tetapi kaul ini dhaif, tidak dapat dipegang akan dia. Jadi kata setengah ulama, jadi kita dah faham masalah apa ni? Sifat sama dan mawsuf. Jadi dulu dia sebut sifat sama itu dia mendengar dengan perkara yang mawjudat, dengan perkara yang ada. Lama mana kata ada, diri perkara tu dia dengar, Allah Ta'ala dengar. Jadi dengar Tuhan bukan sekadar suara, asal kata benda tu ada dia dengar. Dengar tu di atas jalan nyata. Nyata bagi sifat sama itu mendengar dengan perkara yang ada. Contoh kita kata diri kita ni, diri tubuh kita ni. Tuhan dengar tak? Dengar di atas jalan kata nyata kata tubuh tu ada. Dia dengar. Bukan dengan kata seperti kata mesti bunyi, tidak mesti. Bukan kata dengan suara saja. Itu pendapat yang muktamad. Dulu kita belajar dulu Bukan dulu dengan lepas. Dan kata setengah ulama bahawasanya sama itu ta'alluq ia, bersangkut bekerja ia, berfungsi ia dengan suara juga. Suara saja, kata sebagian ulama. Barang mana suara ada ia, barang itu perkara mana suara ada ia, tak kira suara itu timbul ke mana, Tuhan dengar. Maka hanyalah tidak pada perkara yang lain, hanya semata-mata dengan suara saja Tuhan mendengar. Itu dia kata, tetapi kaul ini, pendapat ini dhaif. Pendapat ini lemah. Tiada dapat dipegang akan dia, akan pendapat dhaif ni. Kalau kata suara saja, tapi benda yang lain, benda ada tu tak dengar, lemah Tuhan. Sebab tu kita kata, kita pegang kata Tuhan itu dia mendengar dengan perkara yang mawjudat, benda yang ada. Habis itu
Dan berkata Hudi ataupun Hadi Syekh Hudi ni syarah dalam kitab Arabnya, syarah dalam syarah bagi matan Ummul Barahim, Imam Hudi. Kitab ni tulis apa? Hudi juga. Betul. Dia kata makna basar pada hak Allah Ta'ala itu. Ini dia nak bahas. Apa yang dikatakan makna basar? Bukan terjemahan basar, makna dia. Kalau kita maklum, basar tu dengar. Itu pengertian, itu bukan makna. Terjemahan. Makna dia. Makna basar pada hak Allah Ta'ala itu, ini pada zat Allah Ta'ala itu, pada diri Allah Ta'ala itu, Tuhan, iaitu makna yang berdiri dengan zatnya. Apa maksud makna? Bukan makna yang pengertian tadi, bukan. Makna di sini, yang ni, makna iaitu dengan mana sifat yang bangsa ada. Sifat itu bangsa wujudi. Itu semua makna. Dia asal makna ni mufrad pada kata ma'ani. Sifat ma'ani tu, kata makna tu, bila satu, kata satu tu bagi mufrad tu makna. Bukan makna yang tadi yang kita faham tadi tu kan, itu makna lain. Atau makna bahasa. Ini makna di sini dengan mana perkara yang wujudi. Perkara yang bangsa ada, benda yang boleh dapat dengan panca indera. Tu. Iaitu makna ini sifat yang bangsa ada. Tulis itu. Kalau makna ni sifat yang dinisbahkan kepada ada. Sifat yang bangsa ada. Ada tu apa? Benda wujudi lah. Tu. Sifat yang bangsa ada yang berdiri dengan zatnya, yang ada di zatnya, zat Allah. Atau dengan sifat makna, dengan sifat makna ni sifat yang wujudi. Lepas tu lafaz Arab ni kadang-kadang dia lafaz dia tu satu tapi makna tu banyak. Kalau belajar ilmu antik, dia panggil lafaz musytarak. Lafaz tu berkongsi pada satu makna dia. Pada satu lafaz tu berkongsi makna dia. Ada makna panggil makna tu, kita cakap tadi makna tu dengan pengertian tadi tu. Ada pemakna di sini, bukan makna mana pengertian, makna dengan mana sifat yang bangsa ada. Sifat yang kita sandarkan kepada perkara yang ada, iaitu benda yang wujudi, benda yang boleh dapat dengan panca indera. Koma situ. Yang nyata baginya. Yang nyata baginya, bagi sifat tadi tu, sifat sama tu, sifat basar tu, yang nyata baginya, bagi sifat basar itu, dengan dia. Yang nyata baginya, dengan dia, dengan sifat basar itu, oleh tiap-tiap yang maujud. Oleh tiap-tiap perkara yang ada, tu maujud. Kita ni maujud. Asal kata tiap-tiap perkara yang ada, Tuhan melihat. Tengok. Nyata bagi sifat pihak Allah Ta'ala tu, dia melihat dengan perkara itu. Contoh diri kita. Tuhan tengok, Tuhan melihat. Asal kata benda ada. Baik. Kita kata, bulat pada kata cawan saya ni. Tuhan melihat ke tak melihat? Bulat. Melihat. Mau saja. Saya tanya bulat, saya tak kata gelas. Itu faham soalan tu. Bulat pada kata kan, cawan saya ni, Tuhan melihat ke tak melihat? Saya tanya melihat ke tak melihat? Tak melihat sebab apa? Sebab benda tu pekerjaan yang kita faham dengan akal. Dipanggil amrun i'tibari. Bukan benda ada. Kalau benda ada, kita pegang. Bukan kena pegang pada bulat. Pegang kena pada benda ni. Ada pun tangan kita buat macam ni. Bulat itu bukan. Benda tu kiraan je. Kita buat macam ni pusing ni. Pusing tu kiraan, bukan benda ada. Kita nak pada benda. Pegang tu kena benda. Benda kena pada apa? Cawan. Bukan kena pada bulat. Ada orang cakap, saya tengah pegang bulat ni. Ada cakap itu. Saya tengah pegang panjang ni.
Tak ada orang cakap gitu. Sebab apa? Dia tak ada cakap gitu sebab dia tahu kata benda tu tak ada. Luar fikiran tu tak ada, cuma kita reti dengan kata ada dalam fikiran kata faham. Habis tu Tuhan tak nampak ke? Kita kata nampak. Tuhan tak nampak lah. Kita jawab Tuhan mengetahui kata bulat. Diri Tuhan tu dipanggil mengetahui. Diri kita dapat daripada akal. Tuhan tak ada akal. Tuhan mengetahui dengan sifat ilmu dia. Tuhan tahu kata bulat tu terbit daripada cawan tu. Tuhan tahu tu dengan sifat ilmu. Kita mengetahui kita dengan daripada akal kita. Itu kita. Itu beza tu. Ya. Tuhan tahu dengan sifat ilmu tapi bukan melihat, mengetahui. Nampak? Bukan Tuhan kata, tapi tu Tuhan jahil tak tahu bulat. Tuhan mengetahui kata bulat itu ada pada cawan. Jadi jangan tengok. Tapi kalau nak tengok cerita, kalau nak cerita pada orang tu, kalau luar tu kalau tak ada sedaya jangan cerita. Pening orang. Tak orang kata kita sesat pula. Mana dia tak tahu. Kita pun pening. Betul ke orang luar? Cik, bagi saya gelas yang bulat bagi saya cawan bulat, betul orang tu jawab. Orang tu belajar tahu gelas bulat tak ada je. Bulat tak ada. Gelas ada lah. Saya nak gelas bulat. Tak, bulat tak ada, gelas ada. Bulat tu faham je. Mesti orang pening. Allah Allah. Memang pening orang yang hebat. Orang yang tu pandai tarik pula. Lepas tu dia nak praktik kan, supaya terlanjak sangat tarik pandai. Bang, bagi saya gelas ini panjang kan. Oh panjang tak ada, gelas ada lah. Panjang tak ada. Ni panjang ni. Itu tangan dia gerak. Diri panjang tak? Ini abang ni nak ajar. Tak tahu ke apa ni. Saya tidak pening orang. Cuma kita cakap ni. Gelas tu panjang tu ada tapi dalam fikiran saya dah. Jawab gitu Ini pening orang kan. Betul tauhid ni ada benda-benda yang bukan semua boleh kita cerita dengan orang. Benda-benda macam ni, rumit macam ni, tak perlulah. Melainkan kalau dia belajar, tak apa. Kalau dia belajar macam kita, dia tak faham kan. Kita nak terang aja apa. Tapi kalau dia tak ada basic, tak boleh tahu, tak boleh cerita. Orang yang belajar je. Hatta sekalipun kalau saya kata, kalau nak sebut isteri saya pula, dia bukan tahu. Yang benda rumit-rumit ni dia kena belajar. Kena tak laki dia dengar, macam ni. Ada tu dalam fikiran kan, sebab kita kira akal. Di luar fikiran tak ada ulat tu. Panjang, pendek. Allah Akbar tadi nampak tadi. Kereta tadi accident. Accident pecah kereta saya. Betul tanya mana pecah? Ni nampak pecah. Pecah ini bukan pecah. Pecah tu bukan amrul iktibari juga. Pecah, jatuh, semua tu benda yang kita kira akal. Orang tu terpak, accident. Mana accidentnya? Ini kereta, mana accidentnya? Kau jawab. Kalau Nabi jawab itu, pergi kat polis. Ni accident ni, mana accident? Mana tunjuk kereta, mana accident? Ini kereta bukan accident. Ni tengok ni pecah. Ini bumper ni bukan pecah. Budak kata memang rasa kena tangkap polis lah. Budak ni buat lah bodoh Bukan tahu ke? Saya kata, orang ni buat lah bodoh Bukan lah bodoh lah, kelima sedang itu lah. Mana tahu tiba sikit lagi tahun 2050 semua dah belajar tahu. Accident? Tak ada. Accident tak ada. Kereta je. Accident dia mana ada? Yang tak accident tak ada accident, kereta je. Kereta je ada, accident tak ada. Mesti orang tu kata. Tapi kalau dia pegang betul-betul semua belajar tauhid ni, dia tak rasa macam benda tu. Dia kata biasa lah. Baik, habis. Nampak lagi Dan erti nyata itu. Apa maksud kata nyata dengan Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar? Apa maksud nyata? Dan erti nyata itu ialah terbuka. Terbukalah segala maujudat bagi Allah. Dengan sebab basar, dengan sebab sifat basar. Apa maksud terbuka? Nyatalah
Nyatalah segala benda yang ada itu bagi Allah itu, apa maksudnya kata terbuka tu? Terbukalah, ini ternyatalah segala maujudat, segala perkara yang ada baginya Allah itu, ternyata apa? Dengan sebab sifat basar, tambah sikit sifat. Dengan sebab sifat basar itulah nyata dengan segala perkara yang ada ni bagi Allah Ta'ala. Nyata dengan sifat basar dapat melihat. Nyata dengan sifat samad dapat mendengar. Itu keempat. Nyata kata ada benda tu. Terbuka. Ini aja tadi ada ni. Dengar suara dia kan. Tak ada. Sunyi je tengok. Baik. Dia kata, erti nyata itu terbukalah segala maujudat. Apa terbuka? Maksudnya terhasillah. Maksud terhasil, ternyata perkara itu semua ada, nampak. Ternyatalah, terbukalah, terhasillah segala benda yang ada itu baginya, bagi Allah itu. Kalau cakap terhasil pun sedap juga, terjemah. Terhasillah segala maujudat, segala perkara yang ada itu baginya, bagi Allah. Ternyata nyata tu dengan sebab sifat basar, dengan sebab ada sifat basar. Sifat basar Allah tu melihat. Dengan sebab sifat basar itulah Tuhan melihat dengan perkara yang ada. Nyata dengan sifat basar. Tu yang baik. Dan murad dengan maujud itu. Benda-benda ada ni apa dia? Dan murad tu apa? Dikehendaki. Dan dikehendaki dengan maujud itu, dengan perkara yang ada itu tu ialah umum, general. Contoh seperti yang dahulu jua. Bukan tulis jua tu ada juga. Seperti yang dahulu juga. Semacam dengan sama juga. Apa dah? Sama ada ia qadim, sama ada ia maujud tadi tu qadim. Contoh seperti zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya sifat Allah Ta'ala. Baik, sifatnya Allah Ta'ala sifat apa ni? Sifat apa ni? Bila mengqadim maksudnya apa? Seperti zatnya Allah Ta'ala benda ada. Dan sifatnya Allah Ta'ala benda ada. Sifat apa yang benda ada lah? Sifat ma'ani lah. Dia tak sebut sifat ma'ani, tapi kita faham takkan sifat sabi yang masuk tu. Dia bukan benda ada. Dia panggil sifatnya, sifat Allah ini sifat ma'ani. Kita tahu. Kena alusi itu takut kita tak tahu. Oh, semua sifat Allah Ta'ala tu Tuhan melihat. Oh, sifat kita pun melihat juga. Bukan ada tu. Sifat wujud pun melihat juga. Bukan benda ada. Yang ada sifat ma'ani. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Ada pun sifat manawiyah. Bukan benda ada juga. Dia panggil sifat hal tu. Nanti akan datang ni. Terbaik. Lagi. Atau yang baharu ataupun perkara yang ada tadi tu, benda yang mawujud tadi tu, yang baharu. Makhluk. Contoh, seperti zat yang baharu dan sifatnya sifat yang baharu. Baik, sifat yang baru tu sifat apa? Sifat kudrat. Sifat makhluk ya, sifat makhluk, sifat apa yang boleh dilihat tu, sifat yang wujudi. Sebab benda ada kan? Warna, suara, bau, tu. Sama ada, nampak tak? Dan sama ada suara atau tiada, tak kira sama ada suara ataupun tak ada suara. Tuhan melihat. Atau sama ada angin ataupun tiada ini, ataupun tiada yang lain pada angin, Tuhan melihat juga.
Molekul ada tak? Ada. Walaupun kecil sekalipun Tuhan melihat. Yang tak melihatnya benda bukan benda yang ada. Seperti amrul i'tibar itulah pekerjaan kita faham dengan akal. Duduk, berdiri, berjalan, berlari, makan, minum, itu semua amrul i'tibari tu. Awak nampak tak orang tu makan? Kita jawab tak nampak saya. Saya nampak orang tu nampak lah. Saya nampak tangan dia nampak lah. Nasi tu saya nampak. Lepas tu dia ambil, dia masuk kat mulut. Makan saya tak nampak. Makan tu faham je. Faham dari mana makan? Faham kata orang tu ambil tangan. Dia ambil benda tu, masuk letak dalam mulut. Ngap. Itu kita panggil kita panggil makan tu, kita kira apa? Dengan akal kita je. Bukan kita nampak makan tu. Makan tu ke mana ada? Orang tu tengah minum tau. Oh, kita tanya. Kita anggap. Mana minum? Kita jawab lah. Kita tanya soalan minum dah habis. Siapa? Tu minum. Nampak? Mulut dia air macam dia buka mulut dia. Mana minum? Faham saja. Dia letak air, masuk mulut, minum. Kita panggil ni, minum. Ni kalau kita dah belajar biasa, okey Ada setengah orang tu tak boleh terima. Saya pernah jumpa dia macam dia jemaah saya, dia first time dengar. Dia first time dengar, dia ingin PPUM ni lah. Dia ingin sign ni lah. Lepas tu dia fikir balik, dia macam ngangguk jugalah. Saya kata, mengaji tahun ni kena bagi masa dulu. Bukan sekali pandai betul, faham terus. Otak cilik mana pun 1% pun genius kan. Sekali dengar tu dia akan pening dulu. Kalau bukan boleh terima, malaikat dia dah belajar, tak apa, dia tak pernah belajar, dia akan pening dulu. Kata bagi masa dulu. Dah sampai dekat 5-6 kali tu, barulah angguk, tak ada macam ni dah. Macam ni barulah angguk, betul. Tapi dia kata, macam mana Haji lah, okey. Sebenarnya, mungkinnya macam tak betul lah sebenarnya. Jangan jadi tak relevan. Baik, habis. Alhamdulillah lah. Saya pun dah mula mengajar balik tempat yang itu kata tak relevan tu kan. Tak mari dah. Doktor tu tak mari dah. Tak mari dah. Dia tak tahu lah. Saya nak kena buang lah. Dia jumpa dia kata, mana tu Haji tu, doktor tu. Tak tahu lah, tak tahu lah. Tak jalan lah Zat. Orang tu macam tu lah Zat. Dia dah tak faham, dia tak boleh timur. Macam tu, kerja tu lah. Saya kadang-kadang, saya orang tak faham, betul saya tanya jemaah yang belajar saya tu, betul tak faham. Kalau saya tak faham, saya memang banyak kekurangan. Saya kata, kalau penyampaian saya tak betul ni, dia kata, Ustaz dah habis terang. Ustaz sampai tunduk macam ni sampai 2-3 baris saya ngajar sejam tu kan. 3-4 baris nak bagi dia faham. Ustaz berdiri, duduk habis dah. Saya kata ada apa-apa bukti ada, saya pun boleh habis semua dah. Kata tak marah, saya memang banyak kekurangan kalau salah. Saya tengok dia orang macam sini kan. Itu saya tanya tegur orang ni. Kata dia lah. Ustaz tak salah pun Ustaz kata. Kami otak orang tua Ustaz kata. Orang kata tak masalah saya tak. Dah Ustaz tak salah. Tapi Ustaz explain okey Ustaz. Dia last kali pun faham tak Ustaz. Cuma tak masalah Ustaz kalau ada sambil pun tak ada tegur Ustaz. Orang lain lah. Pasal doktor tu je boleh tegur saya. Kata dia tak faham banyak. Kata kalau saya tak pandai mengajar, mungkin kekurangan saya kata tak faham. Tapi saya nak dapat diam kan. Kalau dia mengaku kata, dah habis terang lah kata. Misalnya orang pekat dalam sini, tujuh sikit dari tak. Saya pakai, yelah pakai kereta dalam sini, okey sikit lah besar kan. Sekali kita kurang dia gelap. Saya pun minta maaf lah kalau tak faham tu, saya minta maaf lah. Saya pun ikhlas cakap, memang saya cuba terang sampai habis. Bagi faham. Macam ni. Allah. Habis. Maka sekalian itu dinamakan dia apa? Qadim ataupun yang baru tu, benda yang wujud tu dinamakan dia tu mawujud. Perkara yang ada. Yakni dita'alluq oleh sifat basar. Dan dita'alluq maksudnya apa? Berfungsi tu dengan sifat basar. Tuhan tu melihat dengan sifat basar. Titik itu. Dan bukan Allah Ta'ala melihat dengan biji mata. Kita bukan Tuhan dengan biji mata. Kita tu makhluk.
Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar. Kita melihat dengan biji mata. Itu beza kita baru. Kita ada benda. Kita berjisim. Sebab tu Tuhan letak kita ada biji mata, boleh kita tengok. Letak anak telinga kita dengan telinga kita, boleh kita dengar. Tu. Tuhan bukan, Tuhan kita nisbah pada sifat samak dan sifat basar. Sifat pendengar dia, sifat melihat dia. Kita tak kata sifat melihat Tuhan tu dengan sekali-sekali ada benda. Ada. Kalau ada benda tu berjisim macam kita pula. Nampak? Seolah-olah dia menyerupai dengan makhluk. Bersalahan yang baru. Makhluk ni lah. Bersalahan yang baru, bersalahan bagi segala yang baru. Tambah sikit. Kalau sedap. Bersalahan yang baru, bersalahan bagi segala yang baru. Maka melihat ia perkara yang baru itu dengan biji mata. Tapi dengan biji mata tu ada syarat juga tu. Hal keadaan dengan biji mata dengan syarat hampir, kena hampir, kalau jauh sini Kalau halu, sepet kalau jauh. Nampak tak? Syarat kena hampir, kalau jauh tak nampak. Kalau jauh sikit sini apa? Sebab apa dia kena hampir kita. Dalam 1 kilometer boleh nampak lah kita. Tak boleh dah. Tak boleh nampak lah. Lagi berupa, kalau ada rupa, kalau tak ada rupa tak tengok kita. Mana ada rupa? Tak nampak rupa dia. Saya ingat tu saya tu dia tak pakai spek, tapi dia dah umur lah. Allah yarham lah. Tak 90 tu. Dia banyak umur tu. Dia tahu, mana ni? Atau ni? Dia pegang, comel tak ni, dia kata. Saya ingat tu saya ada orang Penang dia orang tua orang sana orang Penang panggil tok tu orang perempuan, tok yang dia malah perempuan tok wan tu ni laki, ni tok dia pegang, ni comel apa dengan kecil tu tu ni jauh sebab dia kena dekat, jauh tak nampak dia, kalau jauh macam mana bukan marah kat orang dia mata jadi situ jadi kecil. Dia gelung tu. Nampak dia bagi tahu dah. Lagi berupa, kena ada rupa, kalau ada rupa tak tengok kita. Orang tanya orang tu mana rupa orang tu tak nampak tu. Masalah dia kata rupa satu kita tu, nampak? Tu. Dan tiada manik, apa manik? Tiada penghalang, tiada perkara yang menghalang. Tu manik. Tidak ada perkara yang menghalang seperti kelam. Manik tu tidak ada perkara yang mendinding, tidak ada perkara yang menghalang. Contoh gini tengok. Apa? Ni sebalik ni. Nampak tak? Ataupun kalau orang tengok cerita apa tu, ini bukan Superman. Superman tengok, dia boleh tengok belakang tu kan. Tu Superman pun tak boleh jauh kat tu je. Tu pun dia cerita dongeng kan. Nampak tak cerita kata kalau kelam gelap dia nampak dah. Nampak dia rambut ni dah. Nampak gelap. Manik. Bukan mani Allah, bukan mani. Ada apa mungkin ada? Mani tak lain salah. Bukan mani. Ni. Perkara yang menghalang, perkara yang menegak. Melihat. Mani. Kenyang semak. Kita minta orang belanja ni kenyang sampai tak ingat, sampai jadi lain nampak lain, dapat balik lain. Murah je. Apa orang lelaki okey kurang saya. Baik. Manik ni perkara yang menghalang, perkara yang ditegak untuk kita melihat, tak boleh nak tengok. Seperti kelam atau dinding. Dinding macam ni, mana kan boleh tengok sebelah ni. Nampak kita nampak tak? Sifat nampak perlihat kita, nampak tak? Makhluk macam. Nak kata power sangat, saya mata power lah, tak ada power, tu saya mengaku power lah.
Cuba tengok belakang dinding, boleh tengok tak? Dekat itu. Tanya tu lah. Tak power lah kata power. Patut saya power sangat. Kalau ada orang betul tanya sedar tak? Power. Belakang dinding boleh tengok. Dia tanya gitu je. Dia tak power lah sebab itu sifat makhluk. Tuhan bagi tu ada benda yang halal. Tengok. Atau dinding yang menegakkan dia, menegakkan melihat. Menegakkan dia melihat. Nak melihat tak boleh. Tu baik. Itu sifat makhluk. Dengan ada biji mata, ada syarat lagi. Kena hampir dekat, kena berupa. Lagi pula tidak ada perkara yang halal. Baik. Dan ta'aluk basar dengan sekalian yang tersebut itu. Apa? Dengan perkara yang mawujud itu. Dan ta'aluk basar dengan sekalian yang tersebut itu. Apa tersebut itu? Yang dengan perkara yang mawujud tu. Dia kena ingat. Tiada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Semua sepakat kata benda yang mawujud. Benda yang ada. Tak ada khilaf ni. Tidak ada perselisihan pendapat ulama, tak ada. Bersalahan sama. Sama ada di itu sebab tadi. Bahasa tak ada khilaf Sama ada khilaf tapi pendapat tu tak boleh kita pegang tadi sebab dia kata mendengar suara saja. Tak ada suara tak boleh dengar. Itu yang kita pegang kalau orang awam bukan gitulah. Ya logik akal gitu, memang akal kita macam tu, memang fikir nak dengar sebab Tuhan memperlakukan adat kepada makhluk ni. Nak mendengar tu kena suara. Itu adat bagi Tuhan memperlakukan adat kepada makhluk. Tu untuk kita. Tuhan tidak. Kalau kita fikir logik akal betul, tapi tak boleh kita fikir logik akal kita ni nak bagi kata orang Tuhan takkan tak semacam kita. Tersilap tu. Kesilapan besar tu. Sebab Tuhan tu pencipta. Dia yang menjadikan memperlakukan adat pada kita ni nak mendengar mesti dengan suara. Tu je kita. Ada Tuhan bukan dengan suara saja. Asal benda ada dia dengar. Warna biru dia dengar. Sebab benda tu ada tak? Ada. Tapi dengar tu di atas jalan yang nyata dengan sifat sama dia untuk mendengar. Mendengar macam mana? Wallahualam. Kita nak kaji kita tak boleh dah. Mendengar kata asal benda tu ada dia dengar. Macam tu kata lah. Macam sains kan. Kalau kata frekuensi tu dia dengar. Bukan dengar bunyi tu. Betul tak? Ada sains pun ada benar juga. Dia tiru hak ni juga sebenarnya. Sains pun benarkan juga. Cuma masalah saintis ni dia tak cerita lah pada orang awam. Dia tak cerita. Betul, begitu juga kita tauhid ngaji ni. Kita nak cerita ni hanya orang mengaji je lah. Kalau orang awam, contoh saya bagi ceramah, orang awam tak pegang kitab, saya dengar cerita. Itu masalahnya ni. Saya seorang pakai kitab, waktu saya syarah. Orang tu tak faham nanti, saya gelap kita dengar balik. Tu. Lepas tu kalau pengajian saya, kalau saya mengajar kitab tauhid, saya sarankan orang yang belajar tu tidak kena belajar pakai guna kitab. Kalau tak ada kitab, saya agak suka nak mengajar. Kenapa? Takut jadi orang boleh kritik kita balik. Silap faham tu, nanti dia guna logik akal dia. Mana macam ni? Apa pasal macam ni? Apa pasal macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dia banyak pertanyaan tu. Habis. Bersalahan sama, tak sama dengan sifat sama. Kenapa? Maka bahawasanya pada sama itu khilaf, ada perselisihan pendapat. Maka menentu akan dia, akan sifat sama itu oleh setengah mereka itu, mereka itu ulama, dengan suara. Seperti barang yang telah tersebut, yang dulu dah sebut dah. Surat bawah tadi tu kan, ada sebut dah dulu. Dia kata tentu dengan suara saja. Habis itu. Bermula makna ta'aluk keduanya. Ini nak sebut ta'aluk pula lah. Ini pengertian ta'aluk keduanya. Betul. Bermula makna ta'aluk keduanya, kedua bagi sifat sama dan basar. Dengan yang mewujudat itu. Macam mana dikatakan ta'aluk sifat sama dan basar tu dengan perkara yang ada tu macam mana? Dia nak bahas pula makna dia apa. Dia satu-satu kitab ni dia terperinci. Kitab kita Najmi ni kitab dia panggil kitab yang antara kitab muntahi, maksud kitab kesudahan. Mana kitab ni antara yang besar lah. Perbahasan dia. Kitab ni dulu waktu zaman dulu kalau Tok Guru bahas ni, kadang-kadang kitab ni dekat 10 tahun puas habis. Betul kan? Sebab lama.
Kita ni tak tahulah. Baru 23 nak kejar ke 100 muka surat lebih tak tahulah tu. Doa lah umur panjang. Sekarang berapa tahun kita ni? 45 tahun. Itu pun dia speed juga kan. Tu. Itu dia secara daurah tu speed. Ini wallah Allah jangan tanya saya target tahun depan habis kot. Jangan tanya lah. Cuti lagi apa, lipat balik lagi apa, semua cuti. Banyak cuti lagi. Raya apa semua tu dapat tolak tu. Baik Adik. Adik kita ni long distance lah. Kalau habis ni insyaAllah lah. Nama dia cantik lah. Kita lega lah. Okey. Ya. Okey. Di dalam Al-Quran ini kata pasal dan kafir dengar dan melihat. Ini kalau tak baca tadi hukum ini, kita tak tahu bahawa kita akan melihat Allah tak sama dengan kita. Betul? Nampak? Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala tu maha mendengar dan maha melihat. Kita kata tu ya, tak ada pun terjemahannya dia tak sebut melihat dengan benda ada benda mawjudah. Allah tak sebut lah tu. Tapi kalau tafsir Al-Quran, tafsir betul lah, bukan tafsir ayat Umi yang terbaik tak ada. Tafsir macam kita tak besar, tafsir Ibn Qasir ke, tapi tak mestilah kita tengok dulu. Bukan semua ada. Tafsir Jalalain ke, yang Arab-Arab tu ada, tapi tak semua ada. Dia kena belajar bab tauhid juga. Dia tak bukan hanya belajar tafsir, dia tahu, tidak. Benda yang ada. Kalau wawa samil basir, Tuhan itu maha mendengar, maha melihat. Lepas tu kita berapa? Tuhan tu maha mendengar, semua orang dengar. Semua telah melihat. Melihat maksudnya goyang pun melihat juga. Habis. Tapi bukan semua orang tahu dia tu. Orang yang belajar yang berkecimpung dalam bidang tauhid saja dia dah belajar tauhid, dia akan tahu dia tu. Sebab tu kita bila belajar tauhid ni kita boleh secara tak langsung kita boleh belajar Quran, kita tengok Al-Quran, kita boleh tahu dah terjemahan sendiri. Kata apa? Sebab tu tafsir tu kita belajar tauhid. Wa huwa samiul basir. Contoh, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kita dah tahu dah sesuatu tu apa. Apa sesuatu? Semua Allah Ta'ala kuasa buat. Zat dia boleh buat. Zat dia buat sendiri. Dia kata kuasa semua buat. Sesuatu tak apa, kita belajar. Bila sifat kudrat, dia bekerja untuk apa? Makhluk takkanlah bekerja untuk zat dia nak bekerja juga. Dia nak menjadikan zat dia. Kalau tak faham tafsiran, Inna Allah bersyaiqadir, Allah Ta'ala kuasa menjadikan semua alam ini. Waktu kita pun tanya, Ta'ala apa tak dapat uji ni. Maksud Tuhan kuasa untuk menjadikan isteri dan anak dia. Lepas tu kuasa tapi Tuhan tak mau jadikan. Habis. Ada jawab itu, ada jawab itu. Masa kita tahu. Tuhan kuasa nak jadikan isteri anak tapi tak mau jadikan. Kalau saya tanya balik sebab apa? Tu kan nak Tuhan kan? Jawab balik pun. Bukan kena tahu sifat kudrat takluk apa. Takluk perkara yang perkara yang harus makhluk sahaja. Itu bukan kerja sifat kudrat. Satu kita tahu minal mungkinat. Iaitu Allah Ta'ala kuasa di atas sesuatu, ini sesuatu daripada makhluk. Itu sahaja. Satu kita dah dapat terjemah dapat. Kita dah baca Quran, kita tahu dah makna nak terjemah. Kita dah tahu tafsiran Islam. Sebab tu belajar tauhid. Itu penting belajar tauhid. Nampak tak? Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Bermula makna ta'aluk kedua sama dan basar dengan yang mawjudah itu. Apa makna dia? Menuntut keduanya, kedua sama dan basar itu dengan menyatakan. Maksud menyatakan maksud dengan nyata, dengan jelas, dengan terang bagi sekalian yang mawjud, dengan hasil, tambah sikitlah, sedap sikit menyatanya, dengan hasil bagi sekalian yang mawjud. Apabila benda mawjud itu ada, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, itu maksudnya. Dan diketahui daripada yang demikian itu, demikian apa?
ta'aluk kedua tadi dengan benda mawujudat tu. Dengan benda mawujud tu. Dan diketahui daripada yang demikian tu apa? Ta'aluk kedua dengan mawujud tu. Wujud tu di situ. Tiada ta'aluk kedua dengan benda mawujud tu. Bahawasanya tiada ta'aluk keduanya kepada yang mustahil. Sifat sama dan maksud dia tidak bertakluk pada perkara yang mustahil. Kita kata apa tu benda mustahil apa dah? Jahil. Tuhan dengar jahil. Tuhan nak dengar macam mana? Bukan benda ada. Sebab apa tu? Sebab apa kata sifat sama dan maksud itu dia tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil apa? Contoh mustahil Allah Ta'ala, jahil, lemah. Macam mana tu nak mendengar sebab benda tu bukan benda ada pada Tuhan, tak ada. Lemah tu tak ada. Diri lemah tu tak ada. Macam mana nak dengar lemah tu? Tu. Nak melihat benda lemah. Benda lemah tu bukan benda ada. Tidak ada pada Tuhan. Tengok. Kerana makna mustahil itu barang yang tiada terima pada akal akan adanya. Mustahil itu perkara, barang tu perkara perkara yang tiada terima pada akal akan adanya. Akal kita tak terima kata benda tu ada. Apa dia contoh? Jahil. Akal kita tak boleh terima kata jahil itu ada pada Allah. Akal kita tak boleh terima kata lemah itu ada pada Allah dan seterusnya. Nampak lagi? Itu mustahil. Dan ta'aluk keduanya sifat sama dan basar pada yang wajib dan pada yang harus. Yang wajib tu apa? Tadi kita belajar. Apa berta'aluk sifat sama basar pada perkara yang wajib? Apa dia? Zat Allah dan sifat ma'ani Allah. Jangan terlupa. Dan pada yang harus, apa dia? Apa maksud pada yang harus? Sifat sama dan basar bertakluk kepada perkara yang harus. Apa dia? Iaitu siapa dia? Kepada perkara yang baharu ni, makhluk ni. Tu. Jikalau adalah yang harus itu maujud sekalipun. Asal kata benda yang baru tu benda yang maujud, benda yang ada. Apa maksud benda yang ada? Benda yang boleh dapat dengan panca indera. Tak tahu faham itu tu. Sebab apa kata gitu? Kerana setengah yang harus itu tiada maujud, tiada ada. Contoh seperti iman Abi Jahal. Ada ke tak ada? Beriman Abu Jahal tu ada ke tak ada? Tak ada. Nak dengar macam mana beriman Abu Jahal, benda tu tak ada. Lagi pula Abu Jahal tu bukan jadi iman, dia jadi kufur. Diri iman tu bukan boleh nampak. Nampak tak? Hanya kita reti saja. Dan iman Abi Lahab. Walaupun kita kata Abu Jahal, Abu Lahab itu kan harus dia kan kita kata makhluk, betul tak? Betul, dia tu perkara mungkin. Tetapi tidak berlaku pada Abu Jahal dan Abu Lahab itu iman tak berlaku. Bila tak berlaku nak dengar macam mana? Benda tu tak berlaku. Nampak tak? Sedangkan kita belajar Abu Jahal dan Abu Lahab itu bukan beriman. Sebab tu perkara tu tak berlaku. Tu dia beri contoh tu. Sebab tu dia kata kerana setengah perkara yang harus itu tiada maujud, tak berlaku. Apa tak berlaku? Beriman Abu Jahal, beriman Abu Lahab berlaku ke tak? Tak berlaku. Yang berlakunya kufur Abu Jahal dan kufur Abu Lahab itu yang berlaku di dunia ni. Sedangkan Abu Jahal tu perkara yang harus, tapi tak berlaku pada dia. Tak berlaku kata beriman pada diri dia. Baik. Maka tiada ta'aluk oleh kedua sebab dan maksud tu akan perkara yang
Yang baru yang jadi maujud tadi. Dia benda baru tapi tak maujud, tidak ada. Tak ada. Beriman Abu Jahal dan beriman Abu Lahab itu tak berlaku. Baik, kita pergi lagi sikit lagi. Kata musannif, ini sifat kalam ni, sifat antara perbahasan yang rumit. Tak silap saya tengok tu, belik-belik tu lebih kurang ada lebih kurang 2, 1, 2, 3, 4 sifat kalam saja. Sebab itulah ilmu tauhid tu dia panggil ilmu kalam. Kerana perbahasan ilmu kalam tu yang paling rumit di antara sifat-sifat yang lain. 2, 1 betul paling rumit. Apa? Takut jadi kelam. Rumit kelam kan. Kalau kita dah belajar dah sifat kalam sikit kan. Cuma ni perbahasan sifat kalam tu dia panjang. Apa tengok? Kena ambil sikit-sikit dia tak boleh habis sifat kalam ni. Ya nak tanya soalan apa dia? Okey menyanyi okey. Okey betul. Tak ada satu apa. Nafsi ya Ustaz. Nafsi lah. Nak satu macam ni, kita mati dengan mama, soal kata juga, tak. Ni dekat dunia. Pertunjukan dunia jadi. Tanyalah nafsi kubur, sebab matang lah, kali tu susah-susah. Taklah, Rasulullah. Asing-asing. Kalau tanda-tanda sekali kumpul pun, kalau mati kita tegak nak beranak pun, dia alam barzah tak sama. Jasad tu sama pun dan lain. Amalan lain. Tu. Jadi kalau Israel buat tu tak sama. Ini pun dia bukan orang, bukan Islam. Tu. Baik. Dia ikut guru dah Ustaz Ya. Orang Islam. Ikut guru dia. Ya dah. Kalau ada guru macam tu. Kata musannif. Tengok saksi dia dah masuk dalam. Kalah. Kalamu. Cucu hebat-hebat. Lepas tu bertanya bab kalam. Tengok bab kalam. Wal kalamu allazi laysa bi'arfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqat. Muta'allaqat ke muta'alliqat? Muta'allaqat. Bukan biqat muta'allaqat. Kita tu muta'alliqat, muta'allaqat. Muta'alliq sekejap. Muta'allaqat. Bukan muta'alliq Dia muta'allaqat ni dia panggil muta'allaq bagi sifat ilmu. Dia tak panggil muta'alliq, muta'allaq. Muta'allaqat bukan muta'alliqat. Kita rumi tulis muta'alliq. Salah. Dia muta'allaqat. Benda yang bersangkut dengan dia. Isi maf'ul. Muta'alliq itu sifat tengok. Artinya dan kalam. Kalam. Ini sifat kalam. Sifat kalam yang kita terjemah sifat perkata. Dengan sifat perkata tu Tuhan berkata-kata. Dan sifat kalam itu yang ada di zat Allah tu yang tiada dengan huruf. Tulis itu bukan kena pada huruf. Sifat perkata Allah ni bukan kena pada diri huruf. Sifat kalam ni dia ada di zat Allah. Yang kita terjemah sifat perkata, semacam juga sifat samak basar juga sama je. Cuma sifat kalam Allah Ta'ala dia tidak ada huruf. Nampak? Macam kita juga tengok Tengok kita ni. Sifat kalam kita ni dalam sifat kalam kita Allah Ta'ala bagi kat mana ni? Allah Ta'ala bagi pada kita sifat kalam kat mana? Dekat anak lidah kita. Lidah kita. Baik. Cuba buat operation sekali. Cuba tengok lidah tu ada tak huruf situ? Ada.
Hak kita keluar cakap dengan huruf, lepas tu sifat perkata kita buat anak lidah kita tak ada huruf juga. Sebab apa? Anak lidah kita yang ada pada tubuh kita. Yang huruf-huruf ni dia terbit keluar. Keluar daripada anak lidah kita panggil huruf dan suara. Huruf-huruf ni sesuatu perkara yang tertulis. Yang bila terkeluar tu ada huruf, ada suara. Tak ada suara, cakap dalam hati nak cakap apa? Huruf pun tak ada. Nak tulis huruf dalam hati tak? Okey dah tulis dah. Cuma bedah dia tengok ada tak? Tak ada. Nama Jibari tu. Tu. Baik. Tengok dia kata. Tiada dengan huruf dan tiada suara. Sifat kalam Tuhan pun tak ada suara. Ni Jabah kata, Tuhan tak bisu ke? Bukan itu. Diri sifat kalam yang ada di zat tu bukan ada suara macam kita ni. Cuba belah tu anak lidah kita ada suara tak? Kalau ada suara, kita duk cakap ni, bunyi kau. Diam aku duk cakap ni, dia cakap juga. Sebab tu tanda kata anak lidah kita tak ada suara juga. Ada suara keluar ni. Suara ni terbit daripada anak lidah kita. Atau boleh keluar suara. Cuba kita diam. Ada tak bunyi kat anak lidah kita? Tak ada bunyi tak? Tak ada bunyi. Tak ada suara pun. Peti suara kita tak ada. Peti suara tapi bunyi ke dah? Ada suara tak? ada? Peti dia ada pun. Kosong. Bukan tersimpan. Tak ada. Itu Tuhan beri pada kita. Ada pun Allah Ta'ala pun dia tak ada. Tidak sifat kalam dia tidak ada suara. Tak ada suara tu disebab kata di zat Allah Ta'ala. Kalau ada suara tu baru. Itu bukan bahawa qadim. Macam Allah Ta'ala sebut berkata-kata dengan Nabi Musa. Itu baru. Kita ni anak lidah. Anak lidah kita. Tuhan beri pada kita anak lidah. Dengan sebab anak lidah kita boleh bersuara, boleh bercakap. Cuba anak lidah tu tak ada. Dia terpotong lidah dia. Boleh cakap dengan dah. Tak boleh cakap. Itu dia kata-kata. Sifat kalam Tuhan. Kalam apa ni? Apa nak kena soal lagi. Kalam apa yang kata tidak ada huruf, tak ada suara. Kalam apa ni? Kalau sifat Tuhan. Kalam ismi ataupun kalam nafsi. Ni. Ismi ataupun nafsi. Itu pakai kalam yang qadim tu. Ada mainan ni dah masuk sikit dah ni. Banyak lagi tu. Kalau lagi depan tu. Tengok ni. Ni jauh kita masuk hutan jauh ni. Masuk ni banyak kena bawa standby bawa barang banyak sikit. Kita carikan terpeti tengah dalam tak ni. Tadi keluar dah ni dah masuk dah ni. Baik. Dan ta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang ta'alluq dengan dia dengan barang tu oleh sifat ilmu. Daripada sekalian yang dita'alluq oleh sifat ilmu. Faham ke? Tak faham? Alhamdulillah. Faham tak? Tak, kalau faham saya terus Maksudnya apa? Gimana? Sifat kalam ni dia berta'alluq seperti dengan sifat ilmu juga. Sifat ilmu ta'alluq macam mana? Macam itulah sifat kalam berta'alluq. Sebab apa? Sifat ilmu dia berta'alluq kepada perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Begitu juga sifat kalam tu juga. Itu maksud dia. Cuma bezanya sifat kalam tu nanti akan datang ta'alluq general ya, ta'alluq dilalah. Kalau ta'alluq sifat ilmu tu ta'alluq intisyaf. Ni banyak komponen nak belajar ni. Sifat kalam ni banyak komponen ni banyak. Betul, sifat kalam tu payah Sebab ulama sini sebut, kenapa dia pakai ilmu tauhid, ilmu kalam juga? Sebab apa? Sebab perbahasan dalam sifat kalam tu paling payah di antara semua sifat. Tengok. Lagi. Sebab tu dia kata, dan ta'alluq ia berfungsi ia sifat kalam dengan barang, dengan perkara yang ta'alluq dengan dia perkara tu oleh sifat ilmu juga. Daripada sekalian yang dita'alluqnya. Daripada sekalian yang daripada yang sekalian yang dita'alluq oleh sifat ilmu. Apa yang sifat ilmu berta'alluq, semacam itulah sifat kalam berta'alluq. Tu nak cerita dia. Nampak lagi Haji? Nampak tak?
Boleh? Kepuk dah, apa dah macam-macam lah baik. Ertinya, erti pula dah. Yang ketujuh, baru nak bahas, tadi bahas lain dah. Artinya maknanya yang ketujuh daripada sifat ma'ani iaitu penghabisan segala sifat ma'ani yang tujuh. Itu ialah kalam. Sifat kalam itulah dikatakan penghujung daripada sifat ma'ani. Sebab apa penghujung? Sebab benda payah. Dia benda payah dia kena letak hujung. Susunan ni kena ingat sifat ulama yang tetapkan walhal sifat Tuhan tu tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian. Bukan Tuhan susun siap ulama meletakkan sifat kalam tu, letak jelaskan itu sebab dikatakan pembahasannya payah, rumit. Ni dulu terlajar okey je kan. Ni nak dia makin naik dia susah sikit lah. Lepas sifat kalam ni okey sikit. Bukan kata tak payah ada juga tapi okey sikit lah. Tengok. Lama lepas Deepawali tak ada orang datang sifat kalam tak risau juga ni. Tengok. Tapi kena elok ada rekod sebab nanti ada sampai kurang. Kalau dia kurang tu saya rasa tak tahu lah habis sifat kalam ke tak. 20? 12, 11. Tak tahu nak kata tengok. Sifat kalam ni bayar sikit saya tak boleh berlaju. Saya masuk G1 balik ni G1, G2 je. 3, 4 tak ada lah. Baik lagi. Tak sempat nak baca apa dia? Sifat ni macam mana? Wajib semua. Dia, kita maklum sifat ilmu kan dah belajar dah kan. Sifat ilmu dia bertakluk dengan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Tuhan tahu perkara yang wajib, Tuhan tahu perkara yang mustahil, Tuhan tahu perkara yang harus. Semacam itulah sifat kalam Allah Ta'ala juga. Macam mana itu akan datang disebut nanti, akan datang disebut tu. Semua ada di komponen ni bakal tu. Nanti terlalu juga Cuma nak kata sifat dia persamaan itu sama dengan ilmu tak. Sama dengan sifat ilmu. Baik lagi tengok. Iaitu sifat kalam tu apa dia? Iaitu sifat kalam tu sifat yang wujudiyah. Yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Allah macam Quran Allah punya kepala. Benar. Sifat yang wujudiyah ni sifat yang bangsa ada. Wujudiyah tu wujudi. Yang lupa lah. Wujudiyah. Semua wujudiyah. Lagi pula yang berdiri ia yang ada. Nampak dah biasa terjemah tu tahu. Yang berdiri mana? Yang ada ia sifat kalam tu dengan zat di zat Allah. Lagi pula yang maha suci daripada huruf dan suara. Apa maha suci? Tiada ada huruf dan suara. Sifat kalam tu tidak maha suci Allah Ta'ala daripada berhuruf dan bersuara. Ini semua makhluk ni. Dan maha suci daripada terdahulu dan terkemudian. Tengok lafaz Allah Ta'ala mana ada. Ni semua nak sebut lafaz ni. Tuhan bukan berlafaz. Macam kita cakap ni kan, ada terdahulu kemudian. Nama saya Muhammad. Saya tinggal di Gombak. Dia ada step dia tu. Ada dulu, ada kemudian. Saya tinggal di Gombak. Nama saya Muhammad. Ada orang susun itu. Tak ada. Dia dulu nama dulu. Orang tinggal alamat dia alamat rumah. Tengok alamat rumah kan. Ada orang letak nombor address tu nama bos dia ada. Dia letak nama dulu. Tu ada dulu kemudian. Nampak tak? Tu lafaz kata kalam tu. Tuhan bukan begitu. Maha suci Tuhan. Ni semua tak ada ni. Ni semua sistem makhluk macam ni. Nampak tak? Ada dulu kemudian. Tengok. Lagi. Dan lahnun dan sahah
Dan lahan tu kita ambil dari Rumi, betul semua lahan. Bahasa Arab lahnu. Ada kesalahan. Lahnu ni kesalahan. Kitab Rumi dia tulis tak? Ada tulis bracket ada? Baik, lepas tu dia minta tanya tu. Kadang-kadang dia tak ada jawab kesalahan. Maksudnya dah ada tulis tu. Sebenarnya tak ada tulis. Lahan ni dia panggil kesalahan. Kita belajar tajwid ada juga lahnun jali, kesalahan yang besar. Kan ada lahan sama tu kesalahan. Tajwid kan. Lahan kecil, kesalahan yang kecil. Ada dalam tajwid ada kan? Lahan sorry, lahan jali ada. Banyak. Jadi Tuhan tu bukan ada kesalahan, lafaz dia tidak ada. Itu semua maha suci Tuhan. Lagi. Dan sahih betul. Cakapan. Itu semua kita cakap betul tak betul ni kita makhluk bukan Tuhan. Tuhan tak ada cakap, Tuhan tu cakap betul. Tak ada cakap. Ada cakap, Tuhan tu cakap betul tu. Ada cakap itu. Tak ada. Kita yang cakap. Kita ni makhluk sama Allah. Tu cakap betul. Ustaz tu cakap betul. Itu je. Ada cakap, kalau Allah Ta'ala tu betul ada ke kalau Allah Ta'ala tak betul? Tanya balik. Tak ada. Tu. Dan i'rab. Kalau Tuhan bukan ada i'rab, apa bukan i'rab? Perubahan baris. Yakni berubah baris. Tak ada i'rab. Jadi maf'ul, jadi apa? Jadi maf'ul, jadi fa'il, jadi fi'il, fi'il mudhari' tak ada. Kalau Tuhan itu. Ini semua maha suci ni. Muhammadun qa'imun, Muhammad itu berdiri. I'rab dia apa? Muhammad mubtada, fa'il khabar. Tuhan itu bukan, itu lafaz saja. Itu kan kita hak tu makhluk. Maha suci Tuhan tu pada i'rab. Yakni berubah baris tu. Dan berilal. Ilah ni asal berilal. Ilah ni dalam ilmu sharaf. Bukan berdalil. Yakni ditukar apa? Bukan ada tukar. Contoh, fi'il madhi jadi fi'il mudhari'. Tak ada Tuhan tu sebut kita nak lafaz Tuhan macam tu, tak ada. Bertukar. Asal pada madda jadi asalnya madada. Tak ada itu. Itu sebab makhluk kita tu, seorang tu. Jadi itu kalam manusia bukan kalam Tuhan tu. Kalam Tuhan tu tak ada, dah kata berilah tu tak ada berilah. Maksudnya bertukar. Bertukar, kita panggil bertukar huruf. Contoh asal madda jadi madada, bukan itu. As-solah. Solah tu asal solah. Itu semua kalam daripada makhluk. Itu kalau Tuhan. Tak tukar huruf tu semua kita. Bila kita tu maha suci Tuhan begitu juga. Dan hazaf. Dan dibuangkan. Contoh dibuangkan hazaf takdim mudhaf. Hazaf nun. Alif waw ya. Nampak tak? Itu dia panggil hazaf. Buang. Hazaf ni buang, maksud buang ni maksud kita buang seperti huruf. Contoh ada huruf tu nak menangkapkan ayat. Huruf sakit tu. Huruf dia panggil huruf ilat. Hazaf huruf ilat. Huruf alif waw ya tu. Itu dia panggil hazaf tu, buang tu. Itu pun makhluk tu. Tak ada kita Tuhan tak ada pakai itu. Hazaf dia tak ada. Ini segi pada luar lah, ini pada ilmu grammar semua ni. Dan lain daripada demikian itu bukan mansuh. Mansuh tu lain. Mansuh tu ayat mansuh. Tak boleh kata ayat azab. Ayat mansuh ni ayat. Maksudnya kita membatalkan. Itu mansuh. Bukan buang. Mansuh membatalkan. Membatalkan ayat yang dahulu. Contoh. Apa contoh kita kata ayat yang apa farjumuha iza zanaya apabila berzina lawan kedua-dua kamu tu itu dipanggil ayat tu mansuh, tak ada dah dalam Quran, tapi hukumnya dipakai lagi. Itu panggil ayat mansuh. Iza zanaya farjumuha apabila berzina lawan kedua-dua tadi maka hendaklah melontar dengan batu kedua-duanya. Itu apa tu? Itu panggil ayat mansuh. Contoh Habis. Tentu dia tak panggil hazaf.
Maksud nak kata hazard tak boleh. Betul. Maksud ni kita batalkan. Tengok. Ha? Buang dengan batal sama lain. Takkan batal buang sama kot. Saya buang makanan, saya membatalkan makanan. Dia cakap itu. Ha? Saya buang air ya, saya membatalkan air. Dia cakap itu. Tak ada. Saya buang lain. Batal air ya. Membatalkan ayat tu masuk. Tak digunakan ayat tu dalam Quran. Iza saya farjuku umar. Ada jumpa dalam Quran? Tak ada. Tapi hukum ni digunakan lagi. Ayat tu ayat mansuh. Ayat yang sudah dibatalkan perkataan tadi tu cuma digunakan hukumnya sahaja. Hazah ni contoh kita kata alif waw ya. Dia hazahkan huruf ilat. Huruf ilat alif waw ya tu. Ataupun dia hazahkan contoh istabir. Fastabir alaiha dalam Quran kan. Asal tu istabir tu asalnya sobaro. Tapi sod tu ditukar asal istabaro ta. Tapi juga ta tu jadi to. Oh tu. Kalau ilmu surah. Jadi istabaro hendak bersabarlah kamu. Asal kenapa? Kalau tengok kamu istabaro tak jumpa. Sebabnya asalnya istabaro asal wazan ifta'ala. Lalu dibuangkan ta tu sebab orang Arab dia susah nak sebut istabaro. Istabaro sebut to. Jadi to tu bukan kalimah asal, kalimah yang diambil. Jadi dibuang kata tu asal tu dibuang ta tambah to. Ni semua kalam manusia lah orang kata. Tu maksud azam tu Dia rasakan kalau kita baca dalam Al-Quran kan istabaro. Asal dia. Dalam Quran dia tulis sini. Istabaro. Siapa tengok kamus, insyaAllah takkan jumpa. Betul. Di mana saya dia belajar bahasa Arab. Saya jadi istabaro tak ada Ustaz kalimah bahasa Arab dia. Kau aku baca Al-Quran ni, ayat aku ni Ustaz. Sebab ni, to ni. Asal dia wazan asal dia ifta'ala. Asal dia istabaro. Tapi Arab tak sebut itu, patut dia tukar. Istabara. Baro. Maknanya sama, cuma dia tukar ta ni jadi to. Sebab Arab dia tak sebut istabaro. Dia lidah dia berkelik. Kita Melayu semua disebut. Istabaro. Idham jadi diping, dia nak tebal. Tuan nampak? Ni atau Allah Ta'ala ni kalau kita cari dalam kamus memang takkan jumpa sampai bila. Paling amat. Kamu tak jumpa tu. Dia nak istabaro. Bersabar. Asal mana suabaro. Sabar. Ya. Dia payah juga benda ni dia. Ilmu soroh lah. Itu ilmu fardu kifayah lah. Kena bagi orang yang betul tidak lah. Dulu saya kaji kalau Quran ni apa yang tak ada. Jadi kena pandai ilmu nahwu soroh juga lah. Yang banyak tu kata bahasa Arab ni bukan senang-senang. Lepas tu saya kaji tu dekat 8 tahun tu bahasa Arab dia. Dengan apa beli tu. Sebab tu. Sebab nak bagi mahir bahasa Arab bukan senang. Dia bukan macam grammar yang penting kita. Nak beli tulis karangan tu yang betul-betul perfect tu tak senang. Dia kena kira ni. Lepas tu saya kalau saya orang buat penulisan macam PhD saya suka tengok. Tengok apa tu? Saya nak baca. Dia kata ni tak betul ni. Dia kata tak tahu mana. Ni kalimah ni kenapa? Saya kata saya nak macam tu. Berapa tu orang kata kalau nak pandai betul tahu sampai selalu macam tu kita boleh tahu orang tu macam dia pelik lah. Sebab tu Al-Quran tu dia perfect. Kita boleh tahu macam ni ayat je ni. Kalau tak kamu bukan bertengok kamu semua. Bukan benda kamu tu semua ada Dia kata tahu asal kalimah ni. Itu payah Baik habis tu pergi hazam Hazam faham lagi Haji Azali. Dia tanya hazam ni baik. Lama kena hazam kena buat ni. Saya kan hazam kena buat Okey baik. Lagi baik. Dan lain daripada yang demikian itu. Apa demikian itu? Iaitu suara, huruf, macam-macam lagi banyak lagi selain itu pun banyak lagi. Nak kita kata Tuhan tu bukan itu. Maha suci Allah Ta'ala begitu. Baik. Ada jumpa tak? Ifta'ala.
Iftial bukan iftaal. Ifta'ala yafta'ilu iftial atau zat iftial. Baca tu Dia waktu dah dia ilmu bahasa Arab ni dia tak semudah kita macam grammar. Kalau grammar putih, kalau sekolah belajar, saya pernah jumpa lecturer dia kata mudah. Bukan mudah, dia boleh dapat pandai tu dalam bahasa Inggeris tu 100% tu kita tahu essay dia buat. Tapi bahasa Arab dia kata tak sama. Sebab bahasa ni dua dia punya nahu dia. Apa? Grammar ni dua, nahu sorab. Kalau nak putih satu je grammar je kan. Orang putih bahasa Arab nahu sorab. Satu nak kena faham tu. Nahu untuk baris, sorab untuk kalimah. Kalimah di tengah. Nak tukar-tukar. Ni tukar-tukar ni sorab ni. Kalau baris-baris tu itu sudah apa buat nahu. Tapi baris-baris pun dia ada makna dia. Bukan tahu baris dia. Makna kalau baris batas, baca terjemah macam mana, semua ada. Dia payah juga. Kena ngaji makan masa lama lah. Waktu saya dulu belajar tu, 3 tahun tu, belajar lagi, baca lagi. Tak faham lagi belajar sampai 7-9 tahun, 8 tahun, belajar 8 tahun. Cuba tak ada. 9 tahun dah ngaji, dah baik-baik bergaji tak ni. Tak jadi apa dah ni. Tapi kadang tu je, okey. Cuma kita boleh buat penyelesaian sendiri lah. Kita boleh buat karang bahasa Arab pun okey lah. Habis. Qala al-musannif rahimahullah. Maka ta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang ta'alluq dengan dia dengan barang tu oleh sifat ilmu. Dia dapat daripada kita dah. Apa dia? Yang berta'alluq sifat kalam dengan sifat ilmu tu daripada segala yang wajib, dan yang jaiz dan segala yang mustahil, sama juga sifat kalam pun begitu juga. Tetapi ada tetapi pula. Ta'alluq ia sifat kalam akan sebagai ta'alluq dilalah. Dilalah pula dah. Artinya menunjuk. Apa maksud menunjuk? Tulis. Yakni jalan untuk memberitahu. Dilalah ni jalan untuk memberitahu. Tuhan bagi tahu dalam Quran. Tengok Allah Taala bagi tahu dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa Tuhan Taala bagi tahu kan dalam Quran. Sesungguhnya Allah Taala tu kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan bagi tahu dah. Tuhan bagi tahu tu dipanggil ta'alluq tu, namanya ta'alluq dilalah. Menunjuk dengan mana? Memberitahu. Memberi faham. Tu dilalah ataupun dalalah, boleh juga dua. Kitab Rumi tulis dilalah ke dalalah? Dilalah pun boleh, dalalah pun boleh. Tapi yang masyhur dilalah. Baris dalalah bukan tak betul, betul juga tapi tak masyhur. Menunjuk ataupun memberitahu. Cakap tadi petunjuk boleh juga memberitahu. Macam dia, okey, Allah Taala sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala tu kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Petunjuk tu kita balik. Allah Taala beritahu kata Tuhan tu kuasa tu bagi ta'alluq dilalah tu. Kuasa Tuhan. Dia bercakap tu nampak tak? Tu sifat kalam Tuhan tu. Tiada ta'alluq inkishaf. Lagi pula sifat kalam ni bukan ta'alluq inkishaf. Apa ta'alluq inkishaf? Ialah sifat ilmu, apa maksud inkishaf? Allah Akbar, tak habis ni dah. Apa ta'alluq inkishaf? Sedap benar kan? Sedap benar. Apa inkishaf? Tak ingat lah nak habis dah ni. Lupa balik dengan Tuhan. Habis lupa dah. Kalau inkishaf nyata bagi sifat ilmu tu dengan sifat mengetahui Allah Ta'ala. Tu nyata sifat inkishaf kan? Sama dengan sama dan basar. Nyata dengan sifat ilmu Ta'ala, dengan sifat ilmu Allah Ta'ala mengetahui. Nyata, jelas, terang. Ikulah terjemah. Hasil bagi sifat ilmu Ta'ala tu Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara wajib, perkara haru dan perkara yang mustahil. Baik, faham ke? Mau macam first time dengar je kan? Tanya ta'alluq sifat ilmu. Inkishaf. Dia inkishaf kena ingat 3 je.
Sifat ilmu, sifat sama, sifat basar. Tiga ni inkishaf, tapi dia berlainan. Kalau sifat yang ilmu nyata dengan sifat ilmu dengan mana mengetahui. Sifat sama nyata dengan sifat sama dengan mendengar. Kalau basar nyata dengan sifat basar dengan melihat. Itu inkishaf tiga-tiga. Tapi cuma mendengar, melihat, mengetahui. Adapun kalam bukan inkishaf, dipanggil ta'aluk dilalah. Itu dia punya ta'aluk general Hak ta'aluk khusus belum lagi tu. Ada tiga pula nanti tengok. Tak boleh nak tengok dah. Dan iaitu yakni kalam itu sifat yang satu. Ini kita dah sambung pula. Kita sambung lepas dipa balik. Nanti pun kita pasal balik kampung. Balik kampung air rabu balik dah. Rasa balik dah semalam. Tahun ni apa? Balik sempat saja. Balik dah sempat dah. Tak balik ke rumah. Dah beritahu dah. Nombak dah. Apa? Titik salah. Titik salah. Tak ingat lah. Kalau pilah. Kalau pilah. Titik salah Masa ni, tak penting. Saya tak boleh mak saya dah sampai titik tu. Kalau saya bayar kata tak apa, faham pun beli dia. Saya bayar. Saya masak je. Nanti cukup duduk garis pun saya dah minta lah siap ni. Semua minta dah. Semua dah. Jangan dah. Beli dah. Saya dekat mana saya duduk 3 hari saya nak ni macam-macam. Yang ni lauk ni. Lauk ni. Saya masak. Tapi kita tahu dah ada yang lama tak balik